Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Ashabul Fadilah Tuan Imam, yang saya dimaklumkan Tuan Imam tak apa sihat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan dan kesihatan yang baik buat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddu ummati li hubban qaumun yakunu aw yakhrujuna ba'di yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani," atau kama qal. Hadis hasan rawahu Ahmad. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari kita kenal, dia sebagai salah seorang daripada sahabat Nabi yang dia sebelum daripada masuk Islam dia digelar sebagai qati'ut tariq. Qati'ut tariq ni kalau bahasa kita ni pemotong jalan. Tapi kalau nak bagi faham, qati'ut tariq ni makna dia perompak jalanan. Nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Dia ni suku Al-Ghifari. Sebelum dia masuk Islam, sebelum dia kenal Nabi SAW, dia ni satu orang perompak di jalan. Maknanya siapa-siapa yang nak berniaga ke Sana'a, ke Yaman daripada Mekah, ada dua saja. Yang pertama selamat, yang kedua tak selamat. Yang tu, yang mana yang berasa hati keras, mereka gagah pergi juga berjumpa dengan pok-pok berompak ni, habis. Kalau mereka melawan, kemungkinan nyawa melayang. Kalau mereka tak lawan, harta akan diambil dan mereka ni akan dijual sebagai hamba. Tuan-tuan pernah dengar salah seorang daripada sahabat Nabi yang juga merupakan anak angkat kepada Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni, inilah di antara keadaan dia. Ketika mana dia dengan pak dia, dengan pak menakan dia, mereka nak keluar pergi berniaga, mereka kena rompak di tengah jalan. Bila kena rompak, mereka tak melawan, harta benda mereka dirampai dan mereka dijual. Zaid dijual kepada anak menakan Sayyidatina Khadijah. Lepas tu anak menakan tu menghadiahkan Zaid kepada Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW. Bila isteri Nabi, dia duduk dengan Nabi, Zaid pun berkhidmat kepada Nabi. Bila berkhidmat kepada Nabi, Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Yang ni di antara contoh kepada orang yang terlibat dalam kejadian rompakan
Yang di antara dalang terbesar dia siapa dia? Abu Zar Al-Ghifari. Malam ni tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari dia meriwayatkan hadis yang saya bacakan kepada tuan-tuan. Kata Nabi SAW, Nabi kata, asyaddu ummati li hubban. Nabi kata di antara umat-umat aku yang paling aku sayang, Nabi kata, orang yang menjadi umat Nabi yang paling Nabi cinta, yang paling Nabi hubban. Hubban ni makna dia sayang sungguh-sungguh, rindu sungguh-sungguh, cinta sungguh-sungguh. Nabi kata mereka ni adalah qaumun, satu kaum yakunu au yakhrujuna ba'di. Mereka ni hidup, mereka ni mai setelah kematian aku. Maknanya bukan pada zaman sahabat, bukan zaman Nabi SAW, tetapi orang ni ataupun kumpulan ni mai bila? Ketika mana Nabi dah wafat. Apa sifat mereka ni? Apa keistimewaan mereka yang Nabi SAW cukup sayang? Tuan-tuan, kalau Nabi sayang di tempat dia tahu mana? Syurga. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang aku sayang, Nabi kata, tak ada tempat lain lah, dia akan duduk bersama dengan aku fil jannah, dalam syurga. Kita hari ni tuan-tuan, kita sayang kat Nabi, tapi belum tentu Nabi sayang kat kita. Itu persoalan dia. Kita cinta dekat Nabi, kita kasih kepada Nabi, tapi belum tentu Nabi menggolongkan kita dalam kelompok yang dia sayang dekat kita. Sebab tu kita tak boleh nak berasa kata kita ni ahli syurga. Pasal apa? Pasal aku sayang kat Nabi. Betul yang sayang kat Nabi, Nabi sayang tak kan? Ada kita tak tahu yang tu. Jadi macam mana kita nak tahu kita termasuk dalam kelompok yang Nabi sayang? Macam mana? Nabi abang, Nabi kata kelompok yang aku sayang di kalangan umat aku, nombor satu, dia ni adalah orang yang mai selepas daripada wafat aku. Nampak macam ada peluang kat kita ni. Sebab kita tuan-tuan ada hidup sebelum Nabi kah? Mana nak tahu? Geng-geng Azazil punya. Dan Nabi kata apa? Nabi kata yawaddu ahaduhum annahu a'ta ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani. Salah satu daripada sifat mereka yang menjadi orang, yang menjadi kaum, yang menjadi contoh yang aku sayang ni siapa dia? Iaitulah orang yang mereka ni amat-amat berkeinginan untuk nak berjumpa dengan aku. Nombor satu. Kita nak masuk dalam golongan yang Nabi sayang dekat kita, kita kena ada dalam sifat diri ataupun dalam impian dan cita-cita kita. Aku macam mana pun, dalam waktu aku hidup ni, aku nak kena juga pergi jumpa Nabi. Maksud jumpa Nabi ini macam mana tuan-tuan? Menziarahi maqam Nabi SAW. Di mana? Di Madinah. Yang tu. Nak jadi apa pun, macam mana sekalipun, yang bah besar namai ke apa ke, yang penting aku duk fikir apa, sebelum aku tutup mata, aku nak kena pergi Mekah ya. Aku nak kena jejak kaki pergi Mekah, lepas tu aku nak pergi Madinah, lepas tu aku nak pergi jumpa Nabi di makam dia. Yang tu cita-cita aku. Hampa nak kata apa, hampa kata lah. Nombor satu, kalau ada sifat tu, dia akan termasuk dalam golongan yang Nabi sayang kepada dia. Dan sifat yang kedua, Nabi kata apa? Annahu a'ta ahlahu wa malahu. Dia sanggup korbankan keluarga dia, dia sanggup korbankan harta benda dia. Wa annahu ra'ani, semata-mata dia nak berjumpa dengan aku. Nombor satu apa tuan-tuan? Impian dan cita-cita kita ni, yang pertama kita nak tengok Nabi, nak berjumpa juga dengan Nabi. Nombor dua apa tuan-tuan? Kita sanggup mengumpulkan harta benda. Daripada Allah duk simpan sikit-sikit dah, duk masuk dalam tabung, tak kira lah dalam tabung haji apa duk masuk. Hak kota baru ni nama lagu nak naik dah, nak pergi haji, tiba-tiba kena kad pasal umur 70 lebih ke apa ke. Dia kata tak apa, pergi haji tak boleh, aku nak pergi buat umrah. Dia tak bebai, yang tu sekali. Dia tak ada orang, dia tak payah sangat, dia kata pergi haji pun tak boleh, main nombor ekor lah. Dia bebai. Tak mahu macam tu.
Maknanya dia simpan. Tak apa, aku tak boleh pergi dengan jalan haji. Lah ni travel umrah berlungguh-lungguh. Dia tumbuh balik serupangan cendawan, tumbuh lepas pada hujan, dia pergi cari yang mana yang agak boleh diberikan kepercayaan. Yang tu pun kena tengok ya. Takut lagi dah rendam-rendam duit kat mereka. Mai hari nak pergi tu, telefon tak masuk. Kita dah buat kenduri dengan pulut kuning apa bagai dah, dengan bunga mangga pakai duk hantar sampai dekat rel. Dekat rel dia hantar dah, tak boleh langkah rel. Dekat tu dah dia hantar dah. Kita pun dah keluar pergi airport, kepala batas apa, tengok-tengok kata mana dia nak bawa kita ni, mutawih kita mana. Kata kami kontak pun tak dapat. Takkan nak gagah balik elok balik. Balik waktu tu dia katok dengan bunga mangga tu. Dia kata kami penat pergi cari. Mau tak mau nak kena pergi duduk Penang 2 minggu kan. Kan pergi duduk Penang 2 minggu. Dia kata haji kampung seronok lah. Yang tu kan. Oh tuan-tuan naik lah benda ni tu. Nak kena check juga benda ni. Jadi tuan-tuan sekalian, dia pergi cari jalan tu, pergi umrah. Dia boleh simpan duit. Ada benda yang menjadi keutamaan dia, dia selesaikan. Lepas tu ni, hak untuk dia nak pergi jumpa Nabi ni ada. Yang ni. Sekurang-kurangnya kalau dia mati ataupun dia tak sempat nak jumpa Nabi, dia ada bukti. Menunjukkan bahawasanya aku dah usaha ya Rasulullah, aku dah buat dah, aku dah simpan dah, aku dah buat persediaan, aku nak jumpa kamu. Tetapi ditakdirkan Allah, aku meninggal. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian, Nabi mencintai dia. Dia sanggup tinggalkan ahli keluarga dia. Abang kat anak-anak apa semua ni, kata dalam 2 minggu ni ayah nak pergi buat umrah. Anak ni duk teriak lah, duk pegang kaki ayah, jangan yang ni nak kena pergi, dia kata. Nak kena tinggal cucu lah, apa cucu baru dapat kan, lama mana dah anak ni tak pernah dapat. Tak dapat langsung, tengok-tengok anak hak pertama ni dapat, tu cucu mula-mula tu. Kena cucu mula-mula dilahirkan pula, kena tarikh tu pula kita nak kena berangkat pergi sana ni. Dia duk main dah hati, ya orang duk nak jadi tuan dia tadi, nak pergi sana ni dengan umrah, dia fikir macam tu. Tak apalah, cucu pun cucu lah. Dia kata kalau ada rezeki balik mai aku jumpa dia, kalau tak ada aku nak buat macam mana, aku redha. Ada guduk cucu kat belakang pula. Dia kata yang haji duk pergi jumpa bomo kata cerok, dia pergi kat tu pula. Duk pergi cari ayam tawang lah, pergi apa dayang bunting lah, pergi balik satu tempayan punya duk bagi anak minum, nak pergi mengandung apa semua. Takkan nak tinggal macam tu haji Nabi buat umrah. Ni ada agu cucu ni ada. Dia duk fikir, tak ada, karut hang karut, dia kata aku nak kena pergi lah. Entah. Maknanya dia sanggup korbankan harta dan juga dia sanggup tinggalkan keluarga dia. Nombor 2. Dan nombor 3 apa tuan-tuan sekalian, dalam hadis yang lain riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, Nabi kata orang yang paling aku sayang adalah orang yang mai selepas daripada aku, dan orang yang paling aku sayang adalah orang yang sanggup korbankan harta dan juga keluarga semata-mata nak tengok aku. Dan orang yang paling aku sayang apa dia? Orang yang boleh bawa keluarga dia untuk nak berjumpa dengan aku. Ni syarat yang ketiga. Nombor 1 apa tuan-tuan sekalian, dia ni hidup selepas daripada Nabi. Nombor 2 apa tuan-tuan sekalian, dia boleh simpan harta dia semata-mata nak tengok Nabi. Nombor 3 apa tuan-tuan, dia korbankan keluarga dan juga harta nak tengok Nabi. Nombor 4 apa tuan-tuan sekalian, dia usaha untuk nak bawa ahli keluarga dia. Nabi kata wa annahu ra'ani, semata-mata nak tengok aku. Maknanya apa tuan-tuan? Kita nak pergi umrah, jangan duk pergi seorang-seorang. Dia nak abang yang tu. Nak pergi umrah, mau duk kongsi juga dengan ahli keluarga apa semua. Kita akan ada WhatsApp group. WhatsApp group Tok Wan Madi dengan pasal Dok Long Madi. Kata ni, hujung tahun ni hampa siap duit siap-siap. Aku nak booking apa semua, travel bagus apa semua, kita pergi satu keluarga. Aku nak bawa sampai pergi jumpa Nabi. Aku dah jumpa dah hari tu sekali dah. Mak hampa aku tak ada nak bawa sampai Kelah ni dia ungkit. Mak kita tak bawa. Kita pergi seorang. Lah ni aku nak bawa semua, jom kita pergi. Nak pergi tunjuk dekat Nabi ni ahli keluarga saya ni. Tuan-tuan, Nabi cukup suka tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajaran daripada hadis ini abang apa kat kita,
Kalau kita nak menjadi orang yang sayang kepada Nabi, buatlah seperti mana yang Nabi cita-citakan ini. Dan yang seterusnya, pada malam ni juga saya nak cerita sikit kepada tuan-tuan, sebab Maulidul Rasul kita baru selesai baru ni, Rabiul Awal, mengenai Maulid Nabi. Nak cerita juga sikit. Tuan-tuan sedang ataupun tidak, seandainya Nabi masih hidup, yang ni Allah Ta'ala bagilah kuasa Tuhan, umur dia sampai ke hari ni, sampai yang tuan-tuan duk sambut Maulid Nabi pada hari ni tuan-tuan sekalian, agak-agak dah berapa kali dah kita sebut. Daripada dia hidup dulu ni, yang ni orang tak pernah duk kira. Kita duk kira sambutan Maulid Nabi yang tahun ni kali yang ke berapa, yang tu peringkat Malaysia punya, dia kata kali yang ke 60 berapa, oh yang tu. Tapi hak betul-betul mula daripada Nabi dilahirkan sampai sekarang ni, agak-agak kali yang ke berapa ribu. Tentu ingat nombor ni, Nabi dilahirkan Rabiul Awal 571 Masihi. Kira daripada 571 Masihi sampai kepada 2022 Masihi, sudah berapa tuan-tuan sekalian? 1451 tahun Nabi SAW yang kita duk sambut Maulid dia ni. 1451. Siap-siap. Yang ni pun nak kena habang ya. Orang belah-belah Lok Madi ni pun cengih macam ya. Dia keluar pergi pekan anak bukit tu, duduk kalih kiri kanan, dia pergi tekan bawang RM50. Tengok-tengok naik nombor 1. Naik nombor 1, dia mai jumpa Fitri. Kata ni abang panggil ustaz tu, mai kita buat kenuri malam tu. Kenuri duit tu pula. Cerah masa depan ustaz. Kan, jangan buat nakal tu, jangan. 1451 tahun tu Nabi SAW, tuan-tuan ingat. Tahun depan dia jadi 1452, 1453 ke atas apa semua tu. Sekurang-kurangnya yang tu kita faham. Kalau nak kira bulan, umur Nabi 17,412 bulan. Kalau nak kira hari, umur Nabi 516,556 hari. Tu dia, kalau nak ambil sangat. Kan, yang tu, yang kata Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam sambutan Rabiul Awal ataupun Maulid Nabi SAW juga, ada 5 pandangan para ulama mengenai tarikh yang sebenarnya sambutan Maulid Nabi ni. Saya nak cerita tuan-tuan biar tak mau lagi ada perdebatan di kalangan kita. Lah ni dia main macam-macam lah ni. Dia main maulid tak boleh, dia main sambut tak kena tarikh lah apa, dia main macam tu. Jadi malam ni tuan-tuan main dengan kepala kosong, korang-korang balik ni aku dah faham dah. Main bilah pandangan macam mana sekalipun kita dengar, kita hadam yang tu ya. Pandangan yang pertama tuan-tuan sekalian, dia ada 5 pandangan para ulama. Yang ni dikeluarkan oleh Imam Muhammad Ibnu Ishaq. Dia ni di antara ulama tarikh, ulama sirah. Dan juga Imam Al-Zahabi dan Imam At-Tabari. Imam Tabari ini tafsir At-Tabari, dia ni ulama tafsir. Dia menukilkan bahawasanya tarikh yang pertama sekali adalah berlaku pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masihi. Yang pertama 12 Rabiul Awal. Yang ni yang kita sambut sampai sekarang. Yang negara Malaysia sambut, yang di Asia kita ni duk sambut 12 Rabiul Awal. Manakala pandangan yang kedua pula, iaitulah pada 9 Rabiul Awal. Ada juga sambut 9. Maknanya awal 2 hari. Rabiul Awal ini dinyatakan oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Dalam kitab dia apa? Cukup terkenal kitab ni. Dinamakan sebagai Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu kitab tu. Dan juga Syekh Khudaribik, Syekh Muhammad Khudaribik dalam kitab dia Nurul Yaqin. Kitab Sirah Nurul Yaqin ni kitab yang Jabatan Agama Negeri Kedah dia bekalkan kepada imam-imam seluruh negeri Kedah 10 tahun yang lalu. Kalau tuan-tuan tanya Imam Haji Razak, ada tak kitab Nurul Yaqin? Dia kata ada dekat dia. Kitab ni menyatakan bahawasanya berlaku Maulid Nabi ataupun Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal 571.
Dan pandangan yang ketiga adalah Imam Al-Waqidi. Dia ambil daripada golongan tabi'in Abu Ma'syar Najih bin Abdul Rahman Al-Madani. Dia berkata Nabi SAW dilahirkan pada 2 Rabiul Awal. Oh, lagi cepat. 3. Pandangan yang keempat pada 10 Rabiul Awal. Yang ni dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir. Siapa dia Ibnu Asakir? Dia ni di antara salah satu sahabat, salah satu imam-imam hadis. Walaupun dia ni tak apa nak terkenal, tapi dia banyak juga hadis-hadis dia. Dia ni sezaman dengan ulama-ulama hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi. Dia ada juga Ibnu Asakir. Ini yang kata imam hadis. Dia menyatakan Nabi SAW dilahirkan pada 10 Rabiul Awal. Dan pandangan yang kelima, iaitulah pandangan daripada Al-Hafiz Abul Khattab bin Dihyah Al-Kalbi dalam kitab dia At-Tanwir fi Maulidil Bashar An-Nadhir. Dihyah Al-Kalbi ni, dia ni ada cerita dia tuan-tuan sekalian mengenai Maulid Nabi. Sekali kita cerita, kalau saya terlintas mai kita faham. Dia menyatakan bahawasanya Nabi SAW dilahirkan pada 8 Rabiul Awal. Maknanya di sini ada 5 pandangan ulama. 5 ya, dia tak terkeluar lain. 5. Nombor 1, 12, nombor 2, 9, nombor 3, 2, nombor 4, 10, nombor 5, 8 hari bulan Rabiul Awal. Yang tu. Jadi bagi kita tuan-tuan sekalian, kok tuan-tuan nak sambut awal, kata Maulid Nabi ni kita sambut 2 hari bulan ke? Ada pandangan ulama. Kita nak sambut 9 hari bulan kan? Ada pandangan ulama. Kata tak payahlah kita sambut 10 pun ada. Kita sambut 8 pun ada. Kita sambut 12 pun ada. Maknanya ada 5 ni. Tak usah kami nak sambut lepas daripada tu, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah apa Cuma jangan kita duk pergi kata apa lepas daripada tu kata Nabi dilahirkan. Dia terkeluar daripada pandangan para ulama dan jumhur ulama. Maknanya ada 5 pandangan ulama ni. Boleh tuan-tuan sekalian Maknanya selesai. Nombor 2. Apa mengenai pandangan para ulama. Yang tu yang tidak disepakati tarikh-tarikh tu. Tarikh yang disepakati apa dia tuan-tuan? Yang disepakati oleh pandangan ulama ni apa? Tahun itu adalah tahun yang disebut sebagai Amul Fil. Yang tu sepakat. Amul Fil ni makna apa? Iaitulah tahun gajah. Al-Fil makna dia gajah. Tuan-tuan duk baca dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil tahu kan? Surah Al-Fil dia tak pernah dengar pun dia. Alam Tarokai. Oh, Alam Tarokai. Itu tahu. Dia macam Fatihah lah. Orang tak biasa duk dengar main-main kut surah dia kata Fatihah ngapai dah? Dia kata minta maaf tak apa. Alham apa ya? Alham. Lagu tu ya, tahu tidak? Sama macam Al-Ikhlas kan? Al-Ikhlas apa ada? Saya tak tahu mana ikhlas kata. Okey. Qul huwallahu qul huwa apa dia macam tu. Kita ni tuan-tuan orang Islam ni nak kena tahu jugalah sikit-sikit yang kata tu. Surah ni ada berapa, Quran tu kita kena tahu lah. Paling-paling koman kita tak baca Quran lama dah pun. Orang tanya surah Quran dah apa? Dia kata surah Quran ada 3 kok. Aku dah tahu 3 qul tu ya. Dia memang kaki tahlil. Kan? Maknanya kita tahu surah Quran ni dia ada 114 surah. Beliklah tuan-tuan sekalian. Bukan ada apa pun. Kita nak baca Quran kadang-kadang lepas maghrib duk buka baca bagusnya duk letak depan gaya nak baca bismillah. Dia main macam-macam kok biji mata tu. Kan dia main lagi kalau katu duk urung biji mata. Nak tidur lah tu cerita dia. Kan? Belik buka belik apa yang Quran duk ada ni. Oh, ada surah-surah, nama surah, tengok ada berapa surah. Lepas tu belakang sekali kalau tuan-tuan tengok apa nama Quran Resam Osmani tu. Dalam tu dia ada cerita belakang tu. Cerita tentang hukum-hukum tajwid. Pasal apa kita tengok ada titik 3 dalam surah Al-Baqarah mula-mula tu. Tuan-tuan perasan tak yang tu? Pernah tak tuan-tuan duk belik main? Kadang-kadang duk tengok kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Betul ada titik 3 orang tu. Asah ni geng komen ni kau buat. Dia duduk hurai sendiri. Dia duduk hurai sendiri. Ni yang jadi kau ni. Apa pasal titik 3? Apa pasal dia ada jadi apa nama wasal tu dia jadi sad tu nak tulis macam sopa dengan sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda macam tu kita nak kena tengok.
Yang ada tanwin pula ada yang buat serupa dengan apa nama wow tu nampak bertindih dua. Hak satu lagi wow tak bertindih, dia naik ke atas tu pula. Kenapa macam tu? Tuan-tuan, tang mana nak tengok tang tu? Ni, selak yang tu lah. Tengok pelan-pelan. Oh, tang ni. Barulah kita tak ada masa kita nak fikir tentang keburukan orang. Barulah kita fikir hidup kita ni ada barakah. Pasal apa? Pasal hidup kita ni telah kita cukupkan dengan ilmu-ilmu Tuhan. Hak tu yang benda penting kita nak pakai dalam sembahyang. Pasal apa tentang surah Taubah tidak disunatkan bagi kita baca bismillah? Surah Al-Bara'ah selain daripada Taubah. Tu nama dia. Pasal apa tak ada bismillah ni? Kita tengok tak ada bismillah. Oh, ni nampak macam pelik ni Quran ni. Dia dua huruf sendiri. Wahabi, dia boh tu. Dia kira yang tu ya. Pasal yang tu dia hangat. Yang ni benda ni cerita bab Maulid dia nak maklum macam tu. Semangat Maulid ni apa? Dalam tiap-tiap hari mau ada juga. Ketika mana kita sambut satu sambutan Maulidun Nabi, apa yang kita dapat? Apa benda baru yang kita dapat dekat diri kita? Antara ada yang ni lah. Satu benda baru aku dapat ilmu sikit, tuan-tuan. Lepas tu kalau terjemah yang dikeluarkan oleh Indonesia punya terjemah tu lah, ni terjemah tu lah yang banyak kita duk pakai. Dalam tu diceritakan sejarah penurunan Al-Quran. Yang kata Jibril alaihi salam macam mana mai jumpa Nabi, apa surah mula-mula sekali yang diturunkan, lepas tu hikmah-hikmah dalam tu. Dia cerita benda-benda tu. Yang benda ni kalau tuan-tuan duk baca apa semua, dia akan encourage kita, dia akan bagi semangat kita untuk kita nak faham Quran tu. Pasal apa? Pasal kita tahu sejarah Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi SAW. Bila kita cerita tentang Nabi, secara tak langsung sejarah yang kita dengar akan bagi semangat dan motivasi dekat kita untuk kita nak kenal Nabi. Baru kita tahu macam ni cerita dah. Yang itulah kita buat sambutan Maulid. Pasal apa? Pasal nak memperkenalkan Nabi kepada orang. Sebab ramai di kalangan kita yang memang tak kenal Nabi lagi. Ramai tuan-tuan sekalian. Baik, jadi tahun gajah, Suratul Fil. Dalam tahun gajah ni semua sepakat. Tuan-tuan pun rajin baca. Yang ni pun lagi cantik tuan-tuan sekalian ni. Hak ni kalau boleh tengok tafsir dia sikit. Yang kata cerita Al-Fil ni kita tahu, dia main rasa dekat kita. Macam mana sebelum Nabi dilahirkan, rupanya ada satu kisah besar. Yang main kisah tu untuk nak melanda Kaabah. Bukan takat benda ni nak melanda Kaabah juga, tapi benda ni juga menyangkut dengan soal akidah. Pasal apa saya kata macam tu tuan-tuan sekalian? Saya nak semak sikit, sama-sama kita semak surah Al-Fil. Allah Ta'ala kata apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa makna dia? Alam tara, tidakkah kamu melihat? Kaifa fa'ala, macam mana Tuhan buat kepada ashabul fil. Ashabul fil ni makna apa? Tentera bergajah. Yang tuan-tuan kenal nama ketua kepada tentera bergajah ni nama apa? Iaitulah Abraha Al-Habsyi nama dia. Dia ni siapa? Dia ni adalah komandan tentera, ketua besar tentera negara Yaman. Yang Yaman di saat itu ditakbir oleh seorang raja yang bernama An-Najasyi. Pernah dengar nama tu? Oh, tak pernah dengar saya ni. An-Najasyi ni siapa tuan-tuan sekalian? Dialah yang menjadi asbab kita boleh sembahyang salat sunat ghaib. Bila orang meninggal di Kuala Lumpur, tak ada nak balik mai, kita pun dengar dalam WhatsApp grup kampung, kata Syekh ni meninggal apa semua ni, satgi lepas Isya satgi kita buat sembahyang sunat ghaib. Mai tahu mana benda tu? Mai daripada mana tuan-tuan? Mai daripada An-Najasyi ni lah. An-Najasyi ni walaupun majoriti dalam negara Yaman di saat itu memeluk agama Kristian, agama Nasrani. Dia ni tuan-tuan, dia sudah masuk Islam. Dia raja besar, dia masuk Islam. Dia Islam kepada Nabi, tetapi dia sembunyikan Islam dia. Nabi SAW tahu, kalau dia tunjuk kata dia Islam, dia akan digulingkan kerajaan dia satu. Yang kedua, habis semua harta benda dia akan kena ambil, anak-anak keluarga dia semua nanti akan kena bunuh. Pasal tak ada lagi orang Yaman yang memeluk Islam. Raja ni sudah peluk Islam.
Bila dia meninggal, tuan-tuan sekalian, orang tak abang kat Nabi. Yalah zaman tu tak ada lah WhatsApp, apa Telegram, apa semua tak ada lagi. Jadi benda tu sampai lambat kepada Nabi SAW. Orang abang kat Nabi, ya Rasulullah tu, tentera apa nama, Raja Najasyi, Raja besar Yaman meninggal dah. Nabi dengar-dengar, terus Nabi salat sunat ghaib, maknanya menggantikan salat sunat mayat. Solat sunat jenazah kita duduk semayang tu, Nabi buat 2 rakaat kepada dia. Nabi buat apa nama 4 takbir kepada dia. Jadi ulama ambil, oh rupanya boleh. Maknanya Nabi pernah buat macam tu. Itulah yang ulama istimbatkan hukum tu yang kita duk buat lah ni. Tuan-tuan jangan duk jadi ni. Ada orang yang tak biasa macam ni. Tuan-tuan lepas semayang maghrib ke, lepas semayang isya ke, tuan-tuan buat semayang 4 takbir, mayat apa tak ada. Dia pula habis-habis semayang isya, dia duk tengok bapak ni semayang mayat duk, tak mana duk perhati atas bawah. Dia jadi gitu. Oi, dia tolong madi, dia kata, oi sakan bapak ni sesat teruk ni. Oh, dia pergi gitu. Tuan-tuan jangan buat pasal. Dia pergi gitu. Sebab benda ni pernah jadi kat saya dulu ni. Waktu saya jadi imam masjid daerah Barat Daya, waktu tu badan sado punya rumah. Ni pun nak kena tanya, tuan-tuan nak tanya, ya ni betul tak? Ustaz itu main lagu duk besar. Apa semua ni main nampak alui ni betul ke dia ni? Apa pasal tak kencing manis memang duk darah ketum. Dua-dua tu. Dia kira nak tunggu nak buh mertun yang tu ya, yang kata kita ni tuan-tuan sekalian. Kan dua tu ya, duk pi kata orang jumpa yang tu Ustaz apa abang? Ustaz sihat ke? Ustaz ada kencing manis. Kencing manis kata kat saya. Saya dengan naik bukit lapar, dengan tak makan, dengan duk kayu gerek ni sampai nak putih orang-orang kentut apa semua, dengan duk jogging bagus sampai turun sampai lagu ni. Kencing manis dia kata kat saya. Kan memang nak kena kencing betul dia ni. Kan? Allahu Rabbi. Tuan-tuan sekalian, zaman tu lah saya jadi imam di masjid daerah Barat Daya balik pulang. Kebetulan hari tu tuan-tuan pernah jadi juga kat kita ni, kering kontang, dia tak turun. Hujan tak turun. Bila hujan tak turun tuan-tuan sekalian, kita dalam mazhab Syafi'i, macam mana Nabi SAW buat, Nabi akan buat solat sunat minta hujan. Tidak tuan sekalian, solat sunat minta hujan. Buat tu di mana? Nabi buat di lapangan. Dalam hadis Nabi tu, Nabi buat semayang-semayang apa semua ni, bila dalam duduk semayang, habis-habis tak ada nak habis, hujan turun tuan-tuan sekalian. Sahabat Nabi ni bakal lari habis-habis. Nabi tengok-tengok, Nabi senyum. Nampak tak? Jadi saya pun bila dah kebetulan waktu tu apa nama kerajaan negeri waktu tu bagi kepada masjid balik pulau suruh buat benda ni, suruh jadi apa nama manage benda ni, saya pun jadilah imam apa semua tu, baca khutbah apa. Tuan-tuan, orang Islam kita ni kami buat di pekarangan masjid. Maknanya di masjid kami tak buat dalam, kami buat di luar. Hampir 700 orang waktu tu main pakat semayang. Mereka pun tak bisa duduk semayang di luar ni sebab tempat parking mana orang pernah semayang. Kan dengar hampak apa semua, kita pun dah habis semayang lah apa semua, sehari baca khutbah. Ni geng-geng motor ni, apa nama orang kampung tu lah, dia main-main lagu duk ambil gambar lah apa semua. Rupanya tersebar. Dia kata apalah masjid sikit punya besar semayang di luar. Dia apa tu? Oh, lepas tu keduk karut dah tu imam ni. Dia main macam-macam, dia main halau kat kita tuan sekalian. Kita dengar pun renyeh. Rupanya ada lagi yang kata orang jenis lagu ni. Tak semua orang tahu. Dia main duduk tangkap gambar. Kita kata, pasal apa tangkap gambar ni? Kita pun tak apalah kan tangkap gambar. Mungkin yang tak bisa tengok, tak apa. Tapi kenyataan buat keluar tu. Dia balik, dia pergi cerita pula. Dia kata, masjid sikit punya besar, pergi semayang di luar. Dia kata, boleh kan semayang di luar? Dia tanya lagu tu pula. Oh tuan-tuan, sama macam tuan-tuan, apa kalau tuan-tuan semayang sunat ghaib, tiba-tiba tak ada jenazah. Dia boleh duduk tengok apa semua. Dia kata, semua apakah ada? Dia kata, bapak ni kata, mana mayat? Tak mana? Dia pun letak atas membar kot. Dia rabat atas membar, tengok tak ada apa mayat. Dia jadi celaru balik. Tuan-tuan, benda nak jadi pasal ni benda mudah ya. Pasal di tangan kita ni handphone macam-macam. Orang nak bercakap, orang nak hantam apa semua ni mudah ya, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Nampaklah? Jadi nak kena bagi faham benda tu boleh. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Raja Abraha Al-Habsyi, komandan Abraha Al-Habsyi, Allah Taala hantar, apa nama Allah Taala cerita tentang apa nama Ashabul Fil ni. Dia bawa tentera-tentera bergajah di saat itu sebanyak 700 ekor tentera. 700 ekor gajah bawa. Dan Tuhan kata lagi,
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al, tidakkah kamu melihat macam mana kami jadikan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Ta'ala kucar-kacirkan perancangan mereka. Allah Ta'ala bagi blur mereka. Allah Ta'ala bagi mereka sesat. Ketika mana mereka nak turun, nak pergi attack Mekah waktu tu, dia jadi sesat dalam tu. Bukan ada siapa duk kacau mereka pun. Dia jadi kelang kabut habis waktu tu. Pasal apa yang dihangat sangat pasal apa ni? Pasal Raja Abraha Al-Habsyi ni tuan-tuan, dia ni ada buat satu ma'bad, satu tempat sembahan di Yaman. Dia buat macam tu tapi orang tak pi. Dia jadi iri hati kepada Mekah. Pasal apa? Pasal Mekah ni tiap-tiap tahun orang turun. Mekah ni menjadi satu kota metropolitan. Walaupun Mekah ni bermula dengan tanah tandus. Yang ni kalau tuan-tuan buka balik sejarah, macam mana Nabi Ibrahim alaihi salam dia piantak Hajar di tempat tu, di Mekah tu, di Kaabah tu, yang Allah Ta'ala sebut satu wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, satu tanah tandus yang ditinggalkan Hajar dan Ismail di situ, tanah gersang, tanah padang pasir yang tak ada manusia, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Pasal apa tuan-tuan? Pasal meraihkan keinginan Sarah. Nabi Allah Ibrahim ni dia menikah 2 orang. Nombor 1 dia menikah dengan Siti Sarah, tu isteri dia. Sarah ni pula tuan-tuan sekalian, Quran habaq 2 sifat yang ada dekat dia. Yang pertama ajuzun, yang kedua aqimun. Yang pertama ni tua. Sarah ni perempuan tua. Yang kedua aqim. Aqim ni makna dia apa? Mandui, tak boleh beranak. Hajar pula dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Allah Ibrahim. Dapat kepada Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan sekalian, dapat anak Ismail. Jadi kalau seorang pak ni bila ada anak kecil apa semua, duduk pula satu rumah dengan Sarah. Tuan-tuan faham lah, bila orang berpoligami ni duduk satu rumah, dia bukan boleh duduk sekali. Dapur sama ni. Mula-mula tak apalah. Hari kedua, hari ketiga duk nampak Haji In lah kot, Nabi Ibrahim dia panggil apa lagi? Bahasa kita nak bagi tuan-tuan faham lah. Tak nampak Haji In ni duk main dengan anak Jat ni. Hajar tu Jat lah kan, orang Lok Madi panggil kan, duk main dengan anak Jat ni, ni duk main. Sarah ni pun tuan-tuan sekalian, berasa lah tahu apa nak syuk, aku dah lah tua, aku tak boleh beranak. Tak apa dah, sehari 2 duk boleh tahan lagi. Tapi bila main berhari-hari duk tengok depan mata tuan-tuan sekalian, sampai dia pun duk berasa, kalau boleh bagilah kita duduk asing pun tak apa, pergi buat rumah sebiji lagi pun tak apa, jangan bagi tengok depan mata. Dia berasa seragai ke apa dia nak panggil kan. Tuan-tuan nak ada madam madu, dia tahu lagu mana. Tak ada ni duk renyeh saja. Dia tahulah seragai ke apa, rasa seriau lagu tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pun meraihkan impian Sarah ni. Tuhan wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bawa Hajar dan Ismail, pergi letak di satu tempat. Yang tempat itu adalah kering kontang. Wadin ghairi zi zar'in, satu tempat kering kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, tetapi tempat itu adalah tempat muharram. Rumah aku, Tuhan kata. Apa dia? Kaabah. Jadi Nabi Ibrahim pun tak cakap banyak, sebab ini arahan daripada Allah. Memang Nabi Ibrahim, dia adalah satu Nabi yang tak pernah argue Tuhan. Ni Nabi Ibrahim ni. Argue ni maksud apa tuan-tuan? Tak pernah duk petikai Tuhan pun. Dia boleh kata kat Tuhan, dia kata Tuhan nak pergi hantar sikit punya jauh dah, berapa 1000 kilometer pun. Waktu ni dia kata kereta api pun tak ada lagi, sebab kereta api lalu. Sebut dia lah. Dia kata nak pergi bawa dengan anak kecil apa bagai. Dia kata dengan 1000 kilometer nak pergi, nak pukul kaki pergi. Dia tahu. Lepas tu nak tinggal sana pula, tinggal mereka dua beranak ni. Dia kata saya nak balik main. Dia kata bukan dia kerja. Dia kata sakit duk kena makan dengan singa kan, dengan serigala ke apa. Nabi Ibrahim kata macam tu lah dekat Tuhan? Tak kata. Walaupun Nabi Ibrahim boleh kata. Dan Tuhan dia meraihkan. Boleh faham tuan sekalian? Tuhan dia bagi, bukan tak bagi, tapi bila dia bagi arahan, Nabi Ibrahim buat. Ni hebatnya Nabi Ibrahim ni. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan waktu nak masuk hari korban ke apa ke, tuan-tuan carilah mana-mana ustaz, dengan Ustaz Luqman ya, tak larat lah kita pun kan, cari satu ustaz cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim. Dia ni siapa?
Yang dia ni tuan-tuan hebat tak hebat, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi meletakkan salat Ibrahimiyah, salawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir kita tu. Ni yang ni nak kena gaji ni. Awak tak letak Nabi Muhammad bin Abdul Muttalib ke, Nabi Muhammad bin Abdullah ke? Pasal apa tak ada selawat ke hati Abdullah? Pasal apa tak ada selawat ke hati Abdul Muttalib? Pasal apa tak ada selawat kepada apa nama adik-beradik Nabi hak ni? Pasal depa duk kawan dengan Nabi. Pasal apa terus kepada Nabi Ibrahim? Yang ni tuan-tuan kena cari. Yang ni sepatutnya kita tanya. Duk sama-sama kita duk bincang, ni duk cerita tentang bubar parlimen. Yang tu yang dikarut tu. Duk nampak ni depa duk kibak sakan kita tak naik apa lagi ni jadi begitu. Kan duk nampak macam tak ada apa ni, hampa bebai ke apa ke. Yang tu yang panas elok madi ni. Kan? Allahu akbar. Boleh lagi tuan-tuan? Banyak yang nak cerita ni. Ni baru ke berapa? Boleh ha. Balik mai jauh daripada Penang tu. Kan? Tapi singgah di Kubang Teduh jadi dekat dia ha. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim dia pun bawa lah Siti Hajar pergi letak atas tu. Bila letak atas tu tuan-tuan sekalian, yang ni kisah yang kita ambil dalam manasik haji, betul tak? Ketika mana Nabi Ibrahim dia bawa Hajar dan Ismail, dia letak, dia kata inilah tempat. Dia pun tuan-tuan nak balik pula waktu tu di Palestin, nak balik daripada Mekah ke Palestin dia lebih kurang dalam 1000 km jalan kaki. Nak balik ke sana ni, Hajar sudah tanya Nabi Ibrahim. Dia kata, apakah ini adalah perintah daripada Allah? Mula dia tanya, pasal apa tinggal kami tang ni? Takkan tinggal kami tak ada siapa ni, rumah pun tak ada. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tinggal rumah pun dia tak buat. Nanya. Kita kata aku kira okey ya. Aku tinggal berumah, aku bagi kereta kancil, aku bagi sebiji dengan tanah, aku bagi buang serelung. Kata tu pun dia duk bebai, duk pergi tuntut di mahkamah lagi. Tak, Nabi Ibrahim tak. Tuan-tuan buat ayat tu mampu saya. Kata ni hang betul bersyukur. Nabi Ibrahim ditinggal bini dia tak bagi apa. Tahu orang ada buat lagu tu pula mampu ya. Dah yang tu untuk Nabi Ibrahim je. Untuk Haji Ibrahim tak boleh. Kan tak boleh. Kan jadi Hajar sudah tanya kepada Nabi Ibrahim. Dia kata takkan tinggal kami tang ni apa semua. Nabi Ibrahim tak jawab. Pasal dia memang tak ada jawapan. Kemudian dia tanya, adakah ini perintah daripada Allah? Itu yang keluar daripada kalam Hajar. Nabi Ibrahim kata, "Naam, memang betul. Ini memang datang daripada Allah. Aku hanya menjalankan perintah." Tuan-tuan tengok yang kata Hajar ni, dengar nama Allah Ta'ala. Allah, dia pasrah, dia redha, dia serah kepada Allah. Dia kata, "Idzan la tuti'una." Dia kata, kalau macam tu, aku ambil faham, aku yakin Tuhan tidak akan mempersia-siakan aku dengan Ismail di sini. Tak apa, nak balik. Dia kata. Tuan-tuan, kita nak main ke masjid hari ni pun bini tanya 3-4 kali. Nampak baju Melayu bagus dah. Bungan kian pelikat, ada seluar ke dalam tu? Dia tanya kita ada seluar, takut duk pergi jadi Jamil. Kan? Dah kata aku nak pergi dengar ceramah lah. Pergi elok tu dia pesan kat kita tu, pergi elok kan lah. Tak apa aku nak pergi. Songkok hitam ada ke? Tak songkok hitam aku pakai kepiah ni kata ni. Kita abang tu tak apa nak percaya lagi. Kita nak main ni pun. Tapi yang kata Hajar, tuan-tuan sekalian, Allah, dia kata tak apa, kalau benda ni main daripada Allah, baliklah. Dia kata Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan kami. Betul tuan-tuan sekalian. Nabi Ibrahim berjalan balik je apa semua, tinggal depa dua orang, dia pun duk melipok lagu mana kita nak buat, tang mana nak cari kayu nak buat rumah ni apa semua. Nabi Ibrahim sudah Ismail sudah menangis. Duk teriak kuak pasal lapang lah budak ni nak minum susu. Hajar nak bagi pun dia pun perlukan kepada ayah barulah main susu. Duk nampak orang kata apa, Fata Morgana kan, nampak tu. Nampak dari jauh tu, nampak seorang ayak lari, pimai. Yang hak pimai itulah di antara Safa dan juga Marwah. Tu. Tuan-tuan, kalau kita buat benda ni, kita ingat balik, ni lah tempat yang kata mak kita ni, tok kita dulu Hajar duk lari pimai ni. Dia main semangat tuan-tuan sekalian. Dia main semangat. Sampai di lampu hijau tu dia suruh lari-lari anak. Kan kita duk sa'i tu.
Habis lampu hijau, jarang relax balik. Lagi lampu hijau, lari pula. Sampai di bukit sofa tu, angkat tangan, berdoa lah apa semua. Turun pula. Ni, berapa kali? 7 kali punya duk lari-lari pimai. Kalau kita duk fikir macam ni lah yang Hajar buat dulu. Tuan-tuan, dia berasa ni haji kita ataupun umrah kita, dia berasa zuk masuk ke dalam ni. Pasal kita dapat mengingati dan mengenang kembali. Ni, di antara punca kepada manasik haji ni. Duk lari pimai-pimai, tuan-tuan sekalian. Kita duk dengar Tok Guru dulu duk cerita apa? Tunjai kaki Nabi Ismail duk tunjai. Budak-budak bila dia nak ni dia duk tunjai. Dia tak boleh mangkit ke masa tu. Duk tunjai, bum kata keluar ayam, tuan sekalian. Tapi kalau berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Jibril alaihi salam sudah main di saat itu. Jibril mencucukkan jari dia dekat dengan kaki Nabi Ismail, maka timbullah mata ayam Zamzam tu. Yang tu hadis sahih. Bila main, Hajar pun tengok-tengok, oh dia kata ayak dah banyak dah. Ada hadis sahih yang satu lagi pula main. Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah bukan kerana Hajar duk pergi kepung buat tanduk, nescaya Mekah sekarang akan menjadi lautan, dia kata. Pasal Hajar tengok ayak tu duk banyak dah, dia pun kepung, ambil pasir dia kepung ayak tu. Di saat itu tuan-tuan ada suku Jurhum, ni cerita lama dulu ni. Ada suku Arab Jurhum, Arab mula-mula sekali Mekah. Depa ni berpindah randah. Depa tengok kalau ayak tang ni dah habis, depa akan pergi ke tempat lain. Depa tengok ada makanan, depa akan duduk tang tu. Lepas tu makanan habis, depa pindah randah pergi tempat lain. Depa pun dah tengok dah, depa nampak dah ada burung duk main kat atas. Sebagai tanda tuan-tuan, burung ni dia dua ya. Kalau burung apa nama, burung lang ke burung apa duk main kat atas tu. Nombor 1 ada ayak di bawah. Nombor 2 ada makanan. Jadi burung duk main, depa pun nampak. Tu depa lari-lari pergi, depa nampak nampak Hajar dan Ismail duk ada tang tu. Depa minta kepada Hajar, ni kumpulan ni Jurhum ni, orang Arab mula-mula ni. Dia kata boleh tak kami nak buat penempatan tang ni, pasal ayam pun ada apa semua. Hajar kata ahlan wa sahlan, mai aku tinggal aku dengan anak aku yang tak ada siapa, mai. Bermula daripada situlah sejarah pembangunan Mekah mula naik, tuan-tuan sekalian. Bila dah besar Ismail lepas semua, Nabi Ibrahim pun balik main. Allah Ta'ala suruh apa? Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama anak dia Ismail. Tu yang ada tempat yang kata Hijir Ismail ada satu. Lepas tu makam Ibrahim ada satu. Makam ni bukan kubur. Ni pun nak kena habak ya. Saya lagi duk pergi habak kata ni aku dah tawah apa semua, aku semayang betul-betul ya. Tu Arab tu, dia kata tu Arab dia panggil lah. Kan dia kata tentera Arab betul-betul lah. Dia kata Arab tu panggil kita semayang. Aku semayang betul-betul kat kubur Ibrahim. Kubur Ibrahim? Tahu mana? Dia kata dekat Kaabah. Dia kata hang tak tahu pun, hampir berapa kali. Dia marah kat kita pula. Bukan kubur, makam Ibrahim tu makna apa? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Yang tu maksud dia. Hak kita di sini kita sebut makam ni, kita sebut kubur. Sedangkan makam ni qama, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau ismul makan dalam bahasa Arab, tempat ni makna dia makam. Jadi Nabi Ibrahim tak kaki tang tu, dia berdiri tang tu. Kan ada tempat kaki Nabi Ibrahim. Tang tu, tuan-tuan sekalian, tu nama dia. Jadi binalah Kaabah. Bila bina Kaabah, tuan-tuan, syariat Nabi Ibrahim di saat itu buat haji. Tapi tidak dimurnikan macam mana yang kita buat sekarang ni. Sebab haji waktu tu memang ada tawaf. Orang pakai duk main, tuan-tuan sekalian. Depa tawaf tu pasal apa? Pasal ada lebih 300 lebih berhala duk ada dekat Kaabah. Dan zaman sebelum Nabi Ibrahim, orang pakai duk tawaf waktu tu, tawaf dalam keadaan tidak berbaju, bertelanjang bogel waktu tu. Habis tawaf apa semua, depa akan mandi di Telaga Zamzam. Yang tu zaman dulu. Maknanya Mekah ni memang tiap-tiap tahun orang akan turun pergi. Dia jadi satu kota, dia jadi satu metropolitan yang kata Mekah ni. Dan inilah yang menyebabkan Abrahah tadi ni dia tak boleh haji. Pasal dia buat tempat, dia buat satu Kaabah di Yaman, tapi orang tak pergi. Dia pun sudah pasang niat, pasang cita-cita, aku nak tarik Kaabah ada di Mekah, aku nak pergi Yaman. Ni zaman tahun gajah pada kelahiran Nabi SAW. Bila dia turun pergi, tuan-tuan sekalian, dia berhenti di satu tempat nama Wadi Muhassir. Tang mana Wadi Muhassir ni? Dia atas sikit daripada tempat Jamarat. Kita masuk terowong Muasim. Kan tuan-tuan pernah pergi haji tu, terowong Muasim kita nak berjalan pergi tu. Sebelum kita nak baling Jamrah apa nama Aqabah lah, kita apa nama Jamratul Wusta lah apa, kita nak baling yang tu. Atas tu sikit, yang tu nama Wadi Muhassir. Depa letak kemah tang tu, depa duduk tang tu. Sebelum mereka nak serang Kaabah.
Sehari duduk, tak apalah, makanan duk ada lagi. Hari kedua makanan dah tak ada. Bila tak ada, mereka nampak unta Abdul Muttalib duk ada. Mereka sudah balas unta Abdul Muttalib. Yalah nak bagi makan berapa ratus ribu, berapa ribu punya tentera ni. Duk balas. Abdul Muttalib tak puas hati. Abdul Muttalib pun terus pergi jumpa Abraha. Abraha duk ingat, kan main nak settle ni. Nak settle aku nak pergi serang Kaabah ni. Rupanya tak, bukan benda tu. Abraha duk ingat ini satu agenda besar. Ini satu benda yang perlu kita meterai. Sebab benda ni besar. Hang nak main minta settle kat aku tak serang Kaabah ke. Yang tu menjadi agenda utama untuk kita nak bincang. Tiba-tiba Abdul Muttalib tak bincang benda tu. Dia pergi jumpa Abraha. Dia pergi habang kat Abraha. Dia kata, aku main ni pasal apa? Aku nak tuntut balik segala unta-unta aku yang hampa balas makan ni. Abraha pun dia terkejut. Dia kata, hang duk kira unta hang duk kira lagi makanan kata benda hang. Aku nak serang Kaabah, aku nak tarik Kaabah. Yang ni lah agenda besar. Yang ni hang perlu bincang. Pasal apa hang nak bincang kira kata benda-benda kecil ni? Abdul Muttalib kata, abah ni akidah ni. Dia kata, unta itu tuan dia adalah aku. Abdul Muttalib kata, aku berhak ke atas unta. Sebab tu aku main, aku nak settle benda ni. Settle tu bahasa saya lah. Saya tuan-tuan kata, oh Abdul Muttalib bercakap orang putih lah, betul tu lah. Ni pun nak kena abang ya, orang Luk Madi ni. Kan? Maknanya nak buat perjanjian. Lepas tu, Abraha dia terkejut lah. Dia kata, aku nak serang Kaabah. Dia kata, no. Dia kata, Kaabah ni dia kata ada tuan dia. Kita nampak ada tu. Kaabah ni ada tuan dia. Kalau hang nak serang, kalau tuan dia izin silakan. Kalau tuan dia tak izin, hang tunggu apa nak jadi ke hang. Abdul Muttalib sudah jawab macam tu kepada Abraha. Tang mana rujukan dia tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Okey? Falyabudu rabb hadzal bait. Yang kita duk sembah lah ni, yang kita duk pergi duk tawaf lah ni, yang kita duk semayang depan Kaabah ni, bukan kita sembah Kaabah, tapi kita sembah siapa? Falyabudu rabb hadzal bait. Tuan punya rumah ni. Yang tu akidah tuan-tuan sekalian. Pasal ada di kalangan kita yang sebelum ni dia bukan Islam. Ni ada, dia jadi celaru juga sikit ni. Dia bukan Islam, dia duk sembah berhala, dia duk sembah batu apa semua ni. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, dia tengok cantik daripada segi syahadah, daripada segi semayang, daripada segi puasa, daripada segi bawa keluar zakat, dia terima. Tiba-tiba daripada segi manasik haji dia tak boleh terima. Pasal apa? Pasal orang pakat duk turun pergi Mekah, orang duk tawaf, orang duk semayang, dia kata duk sembah batu. Aku agama dulu pun aku sembah batu, tiba-tiba aku masuk Islam pun aku sembah batu. Maknanya Islam dengan agama aku sama, dia kata. Dia sudah celaru macam tu. Ini jawapan kepada dia. Maknanya yang kita sembah ni bukan batu tu. Yang kita sembah siapa? Allah Ta'ala, Tuan punya Kaabah itu. Selesai bang akidah. Boleh faham tuan sekalian? Lepas tu Abraha pun dengar ni tak puas hati ya. Dia kata, aku nak sembang ke Kaabah, hang duk sembang ke unta hang. Dia kata, tak apa, kita turun be. Siapa pun sudah lengkap dengan tentera bergajah apa semua, dia pun sudah turun. Bila turun, Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan sekalian? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dia pemula turun tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala mendatangkan tayran. Tayran ni makna apa? Burung-burung kecil. Yang dalam tafsir tafsir Ibnu Katsir dia sebut apa? Dia ambil satu pandangan sahabat Ibnu Abbas, kata burung kecil ni seperti mana burung walid. Burung walid ni burung apa? Burung layang-layang. Burung layang-layang ni tuan-tuan sekalian, dia bukan main secara berbondong-bondong. Dia bukan jenis burung burung yang haduk main satu grup tu. Dia bukan jenis burung gagak tu dah. Burung layang-layang tuan-tuan pernah tengok dah. Dia jenis duk terbang ikut depa ya. Dia ni kira game mak rempit ketumnya ni. Langkah arus lah apa, dia pi kot tu apa semua. Tuan-tuan, bila dah main banyak lagu tu duk beritam atas ni, gajah ni pun dia tak tidur diam lah. Duk panggung atas apa benda duk main, duk lap kot depa lah apa lah. Jadi kelang kabut gajah waktu tu. Hak bawa gajah pun bubuh gear pun tak mau dah waktu tu. Duk bagi ghostan gajah dulu up dah lagu. Jadi kelang kabut, bergaduh, bukan kata bergaduh, berlaga sama-sama depa. Dan Tuhan kata apa tuan-tuan sekalian lagi? Tarmihim, burung tu main bukan main saja.
Tetapi tarmihim maknanya melempar. Burung nak lempar mana ada tangan dengan kaki dia lah. Tarmihim bihijarah, dengan batu-batu min sijil, batu-batu yang kotak. Ulama tafsir kata batu kotak ni apa tuan-tuan sekalian? Ada kata batu ni memang betul ya, daripada sijil, daripada neraka. Tapi ada ulama kata batu ni mai daripada tanah-tanah yang kotak, yang panas, yang ketika mana dilemparkan ke atas ke atas gajah, tuan-tuan, gajah besar kena sikit tuan-tuan sekalian, nak garu tak boleh. Betul tak sekalian? Nak buat ke mana? Dia garu tak boleh, dia jadi macam kita lah kalau nyamuk ni ketik tengah belakang ni. Tuan-tuan nak cari apa? Cari sagi masjid lah. Dok pergi tonyok rak lagu tu. Kan kita nak tepat tak kena, kono tak kena. Ya hak kita beli kayu dekat pekan Cina tu tak tahu pas mana cucu kita main. Kan duk garu kat belakang tu. Lah kali duk sagat kat dinding lagu tu, yang tu baru kita. Ni gajah. Kan bila gajah duk kena sakit lagu tu, hak tuan duk atas. Ni tuan-tuan kan dia nak duk steady ke? Dia pun kelang kabut, jatuh kena pijak mati apa semua. Dia duk main kat tu ya. Tak ada nak masuk Mekah. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata last sekali faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aku jadikan mereka, Tuhan kata, kami jadikan mereka ka'asfin, seperti mana daun yang ma'kul, yang daun tu bila dah jatuh ulat duk makan. Maknanya hancur macam tu ya. Nampak kemas jatuh tu tapi habis hancur. Tuan, pasal apa? Antara sebab memuliakan keputeraan baginda Nabi, dan yang kedua memuliakan Kaabah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni nama dia tahun gajah. Boleh orang dekat tu. Tuan-tuan duk gelak ya, saya teruk ni duk renggah ni. Muslimin dan muslimat rahmati Allah. Dulu badan besar bawa bahasa kan? Tapi lah badan jadi lagu ni renggah, tahu apa mau. Baik, yang tu sepakat ulama kata apa? Tahun gajah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, pandangan ulama ada dua mengenai masa kelahiran baginda Nabi SAW. Nabi dilahirkan pada pagi Rabiul Awal. Ada dua pandangan ulama, antara dia Imam Ibn Zubair Al-Bakar. Dia kata Nabi dilahirkan ketika mana sebelum masuknya waktu subuh. Waktu tu fajar mula nak menyingsing. Satu. Dan pandangan yang kedua juga disebut oleh Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari. Ni ulama hadis, orang ramai rujuk dekat dia. Dia ambil pandangan ni daripada Sa'id Al-Musayyib dan Ibn Dihyah dan juga Az-Zarkashi. Dia kata Nabi dilahirkan selepas daripada fajar terbit. Maknanya lepas waktu subuh. Yang ni diambil juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pernah dengar ketika mana Nabi SAW dilahirkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sungguh pun waktu tu tuan-tuan sekalian dia tak semayang macam mana syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu subuh dia rajin nak tawaf. Bila fajar dah mula terbit, dia akan tawaf. Maknanya bertepatan dengan sirah tu. Ni pandangan Ibnu Dihyah ni, dia ambil daripada Zarkashi. Bila dia duk tawaf tuan-tuan sekalian, waktu tu Siti Aminah dia duk berada dalam keadaan sarat. Nak beranak bila-bila lah. Orang pergi habaq kepada Abdul Muttalib yang dia duk tawaf waktu tu. Dia pergi jumpa dia kata Datuk Lid lah orang besar. Tuan-tuan sekalian, dia katakan Haji Lid, Datuk orang besar kot nombor satu. Panggil Datuk Lid. Dia kata, ni Minah beranak lah. Aminah mak Nabi. Dia dengar Allahu Akbar, dia lari pergi. Tuan-tuan sekalian, dia balik. Dia nampak Nabi SAW, dia ambil Nabi. Dia peluk Nabi, dia bawa pergi tawaf. Dan inilah yang dibacakan oleh dia dan didendangkan oleh kita sampai ke hari ini. Tuan-tuan pernah dengar qasidah ni? Salla alaika Allah tu, kan? Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwat Ar-Rahmani, alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani.
Tuan kata dia nasyid lah pula kan, bukan bapa nak berhenti kan. Kan? Yang ni bukan nasyid, ni qasidah yang dibawa oleh Abdul Muttalib, dia bawa Nabi Muhammad ni. Dan tu apa makna dia? Salla alaika Allah ya Adnani. Aku berdoa kepadamu ya Allah, yang engkau telah mengurniakan kepada aku Mustafa ya Safwatar Rahmani, seorang hamba yang terpilih. Waktu tu Nabi Ibrahim dia tak tahu lagi kata akan jadi Abdul Muttalib tak tahu lagi kata cucu dia akan jadi Nabi. Tapi dia dah sebut dah, dia dah berasa dalam hati dah. Dia kata cucu aku ni cucu terpilih, dia kata ni. Mustafa maknanya terpilih. Dan dia bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah aku bersyukur kepadamu ya Allah, Allazi a'tani, yang telah mengurniakan kepada aku hadzal ghulam, satu budak, cucu dia lah. Yang cucu itu at-tayyib, cucu tu ni bagus, cucu ni satu cucu yang baik. Ardani, bukan takat baik, dia ni tak pernah duk bagi sakit kepala ibu dan ayah dia. Betul tuan-tuan sekalian. Pasal apa disebut macam tu? Pasal Nabi SAW, walaupun Nabi ni bashar, Nabi ni manusia, tetapi tidak seperti manusia. Daripada dalam perut Siti Aminah lagi, Aminah pun duduk berasa dia pun tak tahu kata dia mengandung. Sepanjang 9 bulan 10 hari dia duduk mengandung Nabi Muhammad, tak sama macam mana orang perempuan dia mengandung. Sehingga kan dia melahirkan pun tak ada macam mana orang perempuan dia mengandung, tak rasa sakit apa, tiba-tiba keluar macam tu ya. Yang ni yang kata hadzal ghulam at-tayyib, satu budak yang baik. Tentang tadi saya duduk main, tadi saya nampak di papan kenyataan tu Syekh Naim, kan dia mengajar kitab Syekh Ja'far Al-Barzanji, kan kitab tu dia mengajar tu, tentang duduk dengar lagu syok ya kan. Yang ni dia antara dia ambil ni sebab Siti Aminah, yang kata Siti Aminah ni tuan-tuan, satu-satulah kita ambil tani pun sikit, nama ni cukup penting ya. Siti Aminah. Aminah ni yang makna apa tuan-tuan? Wanita yang beramanah. Maknanya wanita yang menjaga amanah. Amanah sebagai apa? Sebagai satu orang isteri. Dia bertindak diri dia sebagai isteri, bukan sebagai orang lain dah, sebagai isteri. Isteri kepada siapa? Siapa nama pak Nabi? Abdullah. Abdullah ni makna apa? Hamba Allah. Kita dua benda ni kalau ada dekat diri kita, maka akan jadilah diri kita ni Muhammad ataupun Mahmud. Mahmud ni makna apa? Makna yang terpuji sifat kita. Hang dah jadi hamba Allah, bagus dah. Lepas tu hang ada amanah pula lagi cantik, cukup komplit. Maka itulah sifat mahmudah yang ada pada diri hang. Sebab Abdullah menikah dengan Aminah, maka keluarlah Muhammad. Muhammad ni makna apa? Terpuji, tuan-tuan sekalian. Nama ni penting. Hari ni nama kita ikut dan kita bubuh ya. Lepas tu pula nak buat nama anak pun kita tak tengok nama hang, nama aku ni. Tak tengok ni. Bagi nama anak tu nama hang elok. Dia kira nak bagi gabung ni nama ayah lah ni. Kita kan? Nama lelaki Adam, nama perempuan Maryam. Kata anak nak buat nama apa ni, duduk fikir-fikir. Ayam nama anak. Adam dengan Yam. Tak dia nak fikir lah, kata. Tapi tak panggil ayam, dia panggil ayam. Dia panggil tu pasal nak bagi orang putih sikit. Oh, tuan-tuan, kata nama apa ni? Abdul Ayam. Apa dia? Hamba ayam. Otak naya, tuan sekalian. Kita pun dengar nama apa dia tadi, nama orang putih punya mak bukan tahu mak boleh betul, rupanya tak gabungan tu. Lah tuan-tuan kalau tanya budak-budak ni, budak-budak kecil, nama apa? Mana ada nama Husain dah kah? Tak ada lah. Nama apa adik-adik ni? Nama saya Husain. Tak ada dah. Nama apa? Nama Talib. Tak ada dah. Nama apa? Nama Kasim kah? Mana ada nama jenis-jenis lagu tu? Nama semua orang putih lah. Nama tak orang putih pun nama KL sikit mau dengar bunyi. Oh tuan-tuan, nama, ya Allah, nama penting ni kan. Dan tak sama macam mana perempuan-perempuan yang lain. Minta maaf sebut tuan-tuan ni pun ayah-ayah pun tahu macam mana. Isteri kita sebelum daripada tahu kata dia mengandung, dia cek-cek tengok, dia kata abang saya ni dekat 3 minggu ni, 4 minggu nak masuk 4 minggu, haid tak main ni. Kata mengandung ke apa lah. Cek doktor. Tak tu pergi sekali naik kereta pergi kat doktor tu.
Duk melawak lah kereta lah apa semua, duk fikir nama dah. Kalau betul hang mengandung nak buat nama apa, duk fikir tengok signboard apa kok ada nama. Kalau tengok oh bendahara, Tengku Bendahara ke betul jalan waktu tu. Buat nama Wan Mat Saman. Kok pasal lalu kok terus Wan Mat Saman lah apa semua. Payah kita buat nama Aman lah, pasal lalu Taman Aman. Nak buat nama anak tu, duk fikir kacau kerja Tuhan ke apa pasal. Sampai tuan-tuan sekalian doktor cek apa semua, kira kitaran haid apa semua. Dia kata alhamdulillah haid dah. Tahniah, dia kata puan dah jadi seorang ibu, dia kata. Dan cik pun dia kata dah jadi seorang ayah. Tuan-tuan, apa jadi kat bini kita waktu tu? Muntah hijau tu Muntah hijau, duduklah kereta tuan-tuan. Dia balik dengan kereta, kita naik bas HBR. Pasal dia kata tak boleh bang, tengok muka bang muntah. Tengok muka kita muntah. Dia kata tak boleh, jadi melugai ke mana? Melugai. Kau tidak dulu dia lah. Kalau tak boleh tengok muka kita sehari, dia kata tak boleh duduk di rumah berasa sunyi lah apa semua. Lah ni dia kata tengok muka kita dan dia muntah. Allah tuan-tuan, muntah ni berapa lama? Kadang-kadang dia main 3 bulan tu. Kita pun waktu tu kelang kabut lah, mula duk nampak serabut dah, rambut pun jadi serupa dengan apa nama, eliket tak eliket dah, tak ada siapa nak layan kita dah. Tuan-tuan, 3 bulan punya duk tidur di ruang tamu, duk peluk tongges, apa cerita ni? Kan? Nak masuk dalam bilik tak boleh, main dengan hujan, dengan guru, kilat apa berasa kan? Nak masuk merangkak pelan-pelan dia jaga, buat apa? Lari keluar balik. Tuan-tuan tak naya ke jenis lagu ni? Oh tuan-tuan, yang tu. Tapi benda ni jadi dah kat Siti Aminah? Tak jadi kan? Duk jadi kat rumah kita ya. Oh tuan-tuan, dia main hak lagi pelik, dia main ni, dia mengidam hak macam-macam. Oh nanya kita. Nanya tuan-tuan sekalian. Saya akan jadi buat contoh apa? Dia main mengidam nak makan sup kepala paik masjid. Tak nanya kita. Tak abang dia, kalau tidak anak lagi dah abang mau ke anak teliuk main. Kata apa anak abang? Dia kata buah aku nak pergi cari buah konen. Dia kata buah konen ke? Dia kata buah pelam ke? Buah apa tak mau. Dia kata nak apa? Saya nak. Dia kata sup kepala paik masjid. Tak mampu kita. Tuan-tuan lebih perai tahu nak. Nak main habang kat tu imam, takut tu imam gelak. Sakit dia gelak. Sakit dia pergi habang satu masjid mampu kita. Pakai tak semayang dia lok madi dah. Semayang kamu cegak apa ni? Kan? Oh bahaya. Nampak ke mana tuan sekalian? Tuan fikir tengoklah. Yang kata anak kita ni. Lepas tu dalam perut duk terajang dah mak dia. Dalam perut duk terajang dah dalam perut tu. Nabi Muhammad mana pernah duk terajang Siti Aminah. Anak kita hidup tak hidup tu terajang. Tuan-tuan bayang betul tak? Ya Allah. Sakit bini abang sakit bini kata awak pasal pada duduk terajang abang. Mana tak nampak pun. Dia kata abang dekatlah sikit. Kita pun tak kepala dia terajang kepala kita. Tuan-tuan sekarang terkeluar tinggal tu. Tu dia. Kuih karut dah kita ni. Allah Rabbi. Tak, saya nak habang bagi tuan-tuan faham. Lagi tuan-tuan tak faham balik lagi duduk hurai di rumah tu masalah. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cukuplah takat tu huraian dia. Tak usah duduk lebih-lebih. Hak lain tuan-tuan buat sendirilah. Tapi berasa nak hurai agak sikit. Hak jadi lagi karut. Bukan bini yang Allah, laki yang Allah. Itu lagi karut. Kan? Dengar kata bini mengandung, laki tu jadi lembek tu. Bini tarik entah sekalian seret tarik ni. Bawa balik rumah. Awak siapa laki yang dia Allah teruk kan. Muntah tak sangka laki yang kena. Ada tak ada entah long madi. Lepas ni ada. Tak boleh. Pasal apa haji tak main 3 bulan duduk sembahyang Jumaat seorang-seorang di rumah dia tak boleh main dia bau kapet masjid dia tak boleh. Bini dia pun kira masak di luar tak boleh. Dia bau minyak lagi, dia main melugai, dia main nak muntah apa semua. Berjalan pun jadi serupa dengan kartun Pink Panther kan. Hak mana jalan tak larat jadi begitu. Allahu Rabbi. Benda ni ada tak jadi kat Nabi Muhammad? Tak ada. Pasal itulah yang Abdul Muttalib kata apa? Dia ni satu budak bagus. Daripada dalam perut tak pernah buat kacau. Oh tuan-tuan, kita buat dalam perut ni yang kata bini tanyalah ada darah rendah lah, sat darah tinggi lah, sat gula lah, macam-macam lah. Lena tak boleh letak jerak macam-macam. Tapi tak ada kepada Siti Aminah. Tu nasyid dekat tu lah. Hak lain tuan-tuan cari sendiri lah. Oh nak suruh saya nasyid payah lah. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu di antara kelebihan berlakunya masa kelahiran Nabi SAW. Dan tempat yang ketiga, tempat kelahiran Nabi adalah di rumah. Ada 2 pandangan. Satu di rumah Abdul Muttalib, yang kedua di rumah Abu Talib. Abu Talib ni siapa tuan-tuan sekalian? Dia ni pak menakan Nabi SAW. Pak menakan Nabi ni ada berapa orang?
Pak menekan Nabi ni ada 10 orang. Mak menekan Nabi ada 16 orang. Ada 6 orang, tuan-tuan. Semua ada 16 orang. Saya sebut sekilas nama-nama ni biar kita pun tahu korang-korang. Yang kita duk dengar pak menekan Nabi ya, mak menekan Nabi kita jangan dengar. Kan? Abdul Muttalib dia ada anak 16 orang. 10 lelaki, 6 orang perempuan. Yang lelaki ni siapa tuan-tuan? Yang pertama nama Al-Harith. Al-Harith ni pun dia di antara orang yang bersama dengan Nabi juga. Yang kedua bernama Abdul Manaf, pak menekan Nabi. Abdul Manaf ni siapa? Dia ni lah Abu Talib. Nama sebenar Abdul Manaf. Abu Talib ni gelaran kepada dia sebab dia ada anak bernama Talib. Abu Talib ada anak 7 orang. 4 lelaki, 3 perempuan. Yang 4 lelaki, nombor 1 nama Talib, nombor 2 nama Ja'far, nombor 3 nama Aqil, nombor 4 bernama Ali. Itu anak Abu Talib, pak menekan Nabi ni. Hak perempuan ada 3 orang, nama Jumadah, nama Fahitah dan juga nama Safiyah, ada 3 orang. Kan? Baik. Jadi pak menekan Nabi Abdul Manaf adalah Abu Talib. Kita kena pegang macam tu, kan? Lepas tu pula Az-Zubair, itu juga pak menekan Nabi. Darar, pak menekan Nabi. Abdul Uzza, pak menekan Nabi. Tuan-tuan kenal Abdul Uzza? Nampak macam tak apa nak kenal. Gelaran dia Abu Lahab. Kenal Abu Lahab. Kan? Abu Lahab tu nama dia Abdul Uzza. Gelaran Abu Lahab tu pasal apa? Pasal dia ni perongos. Lahab ni kan maksud dia api yang membakar. Kan? Perongos dia ni. Tentu jangan pergi bohong nama Lok Madi, nama Lahab pula lepas ni. Nampak dia ni satu perongos, dia macam yang kata dia ni satu besar tu ayah mana atau pergi bohong Lahab pula bohong dia. Jangan macam tu. Abu Lahab ni gelaran Abdul Uzza, kepada Abdul Uzza. Lepas tu Al-Abbas, contoh kenal Al-Abbas. Al-Abbas ni dia ada anak yang bernama Abdullah ibnu Abbas. Al-Abbas pak menekan Nabi ada 2 orang anak. Yang pertama Fudail dan juga yang kedua bernama Abdullah. Abdullah ni lah yang Nabi SAW tahnik mulut dia, dan dia menjadi orang yang menjadi rujukan para sahabat di dalam tafsir Al-Quran. Ni Abdullah bin Abbas ni. Selain daripada dia Abdullah bin Mas'ud, 2 orang. Pasal Nabi SAW, ini barakah Nabi. Ketika mana Abdullah bin Abbas kecil, bawa pergi kat Nabi untuk nak tahnik mulut. Tahnik ni tuan-tuan sekalian, ini sunnah Nabi. Bila Nabi pun tahnik mulut dia, Nabi membacakan satu doa. Yang ni tuan-tuan boleh ambil doa ni. Doa ni disebut dalam Imam Tirmizi, dalam hadis Imam Tirmizi. Doa dia apa? Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, alimkan dia dalam Al-Quran. Itu doa Nabi. Kan kita duk tahnik mulut budak-budak kan, kita tahnik kan, Allah ni tak apa nak syok lah, kita nak makan dulu apa semua sebab kita pun tak tahu Covid lah apa. Ambil kurma, ambil hak dalam, jangan ambil hak luar, jangan ambil kulit kurma tu. Hak yang sunnah tu ambil dalam tu. Walaupun kurma ajuah ke kurma apa ke, buang kulit dia dulu, ambil hak dalam tu. Ambil sikit aja, buh dalam mulut tuan sekalian. Lepas tu tahnik ni hanik di langit-langit tu. Bagi dia lekat di langit-langit tu. Duk main tu. Kurma tu, jangan duk buh biji kurma pula dalam tu. Buh yang tu kita pun angkat tangan baca doa sikit. Doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik, iaitu Allahumma faqihhu fiddin. Itu doa boleh baca juga. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama. Wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah kelebihan ilmu kepada dia dalam Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Tu doa tu kita boleh baca juga. Lepas tu nak tambah lagi, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, alimkan dia dalam Al-Kitab, dalam Al-Quran. Itu doa tahnik kita nak baca. Kan, tak ada nak baca doa panjang-panjang, ambil yang sunnah Nabi. Itu cukup betul sekalian. Kan, wa bariklah, itu di antara dia doa Nabi SAW. Itu nama dia Al-Abbas. Lepas tu tuan-tuan kenal Hamzah, pak menekan Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Dia ni dikenali sebagai Asadullah, singa Allah Taala. Oleh kerana dia lah tuan-tuan sekalian yang ketika mana dalam peperangan Uhud, yang dia tu waktu tu Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Dalam peperangan Uhud tuan-tuan sekalian, Hamzah bin Abdul Muttalib dibelah dada dia oleh Hindun. Tuan-tuan pernah dengar nama tu? Hindun ni belah dada, geram tuan-tuan, ambil jantung ni, dia pergi tokak jantung tu. Bukan nak makan, tapi nak abang kata geram punya pasal ni. Dia kerat habis telinga Hamzah, kerat hidung ni, kerat ni, buat anting-anting lekat ni, tunjuk dekat Nabi. Nabi ni sikit punya bara tuan-tuan sekalian. Yang bunuh dia siapa dia? Bernama Jahsy. Tuan-tuan kenal nama ni?
Jahsy inilah ketika mana masuk Islam, Nabi SAW tanya dia. Nabi kata, Jahsy, hang ke yang bunuh Hamzah? Jahsy kata, ya saya. Dia kata, dengar macam tu Nabi tak mau tengok muka dia. Pasal apa? Bila Nabi tengok dia, Nabi teringat pak menakan dia Hamzah. Macam mana dengan sikit punya kejam mereka pergunakan dia. Mereka buat kat dia, kat Hamzah. Oh tuan-tuan, dia main macam tu. Oh ni cerita panjang lah. Dah dekat Bukit Sembilan lah. Allahu Akbar. Ni Hamzah. Lepas tu siapa lagi pak menakan Nabi? Iaitulah Al-Abbad. Siapa dia lagi? Al-Muqawim. Siapa dia lagi? Pak Nabi, iaitulah Abdullah. Tu 10 orang pak menakan Nabi itu. Dan apa nama mak menakan Nabi yang pertama nama Bayda. Tuan-tuan, tu kena tahu tu mak menakan Nabi tu. Yang kedua bernama Umaymah. Yang ketiga bernama Urwah. Yang keempat bernama Atiqah. Yang kelima bernama Birrah. Yang keenam kata riwayat bernama Safiyah juga. Ada 6 pak mak menakan Nabi SAW. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib. Ada anak, ada hak lelaki ni ada 10 orang. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, pandangan yang kedua kata apa? Di rumah Abdul Muttalib Nabi dilahirkan. Baik, saya nak hurai sikit lagi apa hukum kita menyambut Maulid Nabi. Ni bagi kemah ni. Memanglah benda ni tidak dibuat oleh Nabi SAW. Dan perkara ni buat bila tuan-tuan sekalian? Dibuat pada tahun 1154 sambutan Maulid Nabi ni. 1154 Masihi. Zaman tu adalah zaman pemerintahan General Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dengar nama tu? Dia inilah antara 2 orang yang berjaya menawan Palestin. Satu Sayyidina Umar Al-Khattab, nombor 2 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia sudah ketika mana waktu zaman dia tuan-tuan sekalian, orang Islam ni dia jadi lemau. Masjid dah mula kurang, kuliah-kuliah pun dah mula tak ada orang. Lepas tu kalau buat keramaian apa-apa masjid, orang dah mula slow, orang dah tak main, orang dengan agama ni mula dah jadi lemau. Pasal apa jadi lemah, jadi laih? Pasal apa tuan-tuan? Hampir 309 tahun pasal tentera Islam waktu tu duduk berperang dengan 2 kuasa besar. Yang pertama Kristian Ortodok waktu tu, orang Kristian. Yang kedua berperang dengan tentera Mongol waktu tu. Dengan waktu tu Iraq di antara tempat terbesar. Jadi menyebabkan orang tak larat. Orang jadi malas tuan sekalian. Dia jadi malas dengan agama ni, kami dah keluar pergi perang lah apa semua, balik semayang di rumah, habis-habis semayang lena gitu. Dia jadi nak buka, nak dengar ceramah tak apa nak mau. Jadi Sultan Salahuddin Ayyubi duduk fikir-fikir, kita kena cari satu jalan macam mana nak bagi ramai balik orang ni. Iaitulah dia suruh Malik Al-Muazzam Muzaffaruddin Kukburi bin Zainuddin Ali Guceng. Tu dia nama panjang. Tuan-tuan ngapai kat tu? Tu sudah apa yang tu lah. Apa Malik Al-Muazzam, sudah apa yang tu. Dia ni tuan-tuan sekalian seorang general kepada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin sudah panggil dia, lah ni hang buat satu program. Sebab waktu tu dia jadi gubernur di kota Irbil, utara Baghdad. Hang buat satu program, yang program ni panggil semua orang mai ke istana aku. Jadi Sultan Muzaffar Al-Malik Al-Muzaffar Al-Muazzam Al-Muzaffaruddin ni, dia duk nampak tak ada cara lain, iaitulah mai kita buat sambutan Maulid Nabi SAW kali pertama waktu tu. Tuan-tuan, selama 3 hari 3 malam dia buat sambutan Maulid tu. Dan dia panggil Dihyah Al-Kalbi, yang saya sebut tadi ni. Dia panggil Dihyah Al-Kalbi, hang buat satu kitab yang bertajuk At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Cerita tentang Maulid Nabi ni, mula daripada macam mana sebelum kelahiran Nabi sampailah kepada taat kelahiran Nabi. Lepas tu Nabi hidup macam mana, sifat Nabi macam mana, Nabi meninggal macam mana. Macam kitab yang kita duk baca berjanji ni. Kitab tu hadiahkan kepada seluruh orang, kepada seluruh masyarakat. Dan panggil mereka semua mai ke Mekah, kita akan baca kitab tu. Mereka panggil mai ke istana, baca kitab tu. Mereka panggil 3 orang ulama besar untuk nak baca rawi-rawi itu tuan-tuan sekalian. Dan waktu tu mereka panggil, mereka menghabiskan 5,000 ekor kambing mereka sembelih 3 hari 3 malam. 10,000 ekor ayam mereka sembelih. 100,000 roti mentega mereka buat.
Dan di saat itu tuan-tuan sekalian, hampir 300,000 dinar dihabiskan 3 hari 3 malam tu untuk nak cerita tentang Nabi SAW. Bila habis-habis macam tu tuan-tuan, kesan dia apa? Selepas daripada tu, masjid dah mula mai dah orang. Orang dah mula mai dah, Islam dah mula nampak bersinar kembali dah. Dan mereka berjaya menawan kota Palestin, Jerusalem, selepas daripada buat Maulidin Nabi SAW. Tu dia tuan sekalian. Besar cerita dia macam ni. Bukan kata kita buat ni saja sengaja-sengaja dah. Maknanya apa? Dalam ramai-ramai ni, saya tahu kata subuh esok takkan ramai macam ni. Betul tak betul tuan sekalian? Maknanya dalam tak ramai macam ni pun takkan tak ada 3-4 orang hak muka-muka baru. Yang tu cukup lah. Kira setahun ni 2 orang ada, tahun depan 2 orang ada, tunggu 10 tahun 20 orang. Boleh tuan sekalian? Tunggu 20 tahun 40 orang. Yang tu aja. Walaupun semua tak main. Kalau main subuh pagi esok main ramai lagu ni, kita pun lari. Pasal apa? Ni tanda tsunami lah main. Kan? Ada macam tu ya. Jadi sikit-sikit tak apa, tapi ada. Yang tu yang kita buat. Yang ni kesan dia. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama. Ini merupakan, walaupun tidak dibuat oleh Nabi, walaupun disebut sebagai bid'ah, dia merupakan bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Dan ini disebut juga antara tokoh-tokoh ulama silam dan ulama sekarang. Tuan-tuan pegang ni nama-nama ni yang membenarkan, yang bagi buat Maulidin Nabi ni. Antara dia Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tu Imam Suyuti tu, ulama besar. Lepas tu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada satu Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ni Ibnu Hajar Haytami. Lepas tu Syekh Ibnu Al-Hajj Abdari, dia juga membenarkan. Lepas tu Imam Ibnu Al-Battal membenarkan. Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqi, ulama Syria. Lepas tu Imam Syamsuddin Al-Jazari, dia membenarkan. Lepas tu Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang meninggal baru ni, dia juga kata apa? Maulid Nabi ni bid'ah hasanah dan boleh dibuat. Ni Syekh Qardawi kata macam tu. Lepas tu Dr. Wabah, Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili, ulama Damsyik lah ni tuan-tuan sekalian, yang buat kitab Fiqh Islami wa Adillatuh tu. Dia ni. Lepas tu Syekh Abdul Halim Mahmud, bekas ataupun mantan Syekh Al-Azhar dulu ni. Dia selepas Al-Maraghi lepas semua dia. Lepas tu Syekh Syekh Atiyah Saqar, dia ni ulama besar hadis di Jami'ul Azhar. Dan antara ulama juga ulama pentafsir Mesir, iaitulah Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang ni antara ulama pentafsir Quran yang besar. Dia juga menyatakan ini adalah bid'atun hasanah dan bid'ah yang baik. Depa sebut ni tuan-tuan sekalian, depa ambil tang mana? Depa refer kepada satu hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni sebut macam mana? Abu Qatadah kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil ithnaini faqala fihi wulitu wa fihi unzila alayya. Ni hadis ni. Hak depa duk kata benda ni boleh, depa duk kata benda ni bid'ah hasanah, depa duk kata kita boleh buat Maulid Nabi ni pasal apa? Berdasarkan kepada hadis ni. Abu Qatadah kata apa? Satu hari Nabi SAW su'ila an saumil isnain, ditanya tentang puasa hari Senin. Ada orang mai tanya, ya Rasulullah, puasa hari Senin ni macam mana, tolong abang mai sah? Maka Nabi SAW jawab. Nabi kata apa? Nabi kata silakan buat. Nabi kata buat. Nabi kata pasal apa? Fihi wulitu, pasal hari Senin tu aku dilahirkan. Nabi kata bukan dekat aku dilahirkan, wa fihi unzila alayya, dan pada hari Isnin juga permulaan Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya apa? Nabi seronok kita sambut maulid dia, iaitulah bertepatan dengan hari Isnin, kerana itu hari kelahiran dia. Boleh faham tak sekalian? Belajar dah. Baik, sikit lagi, satu lagi saya nak sebut. Geram kalau tak sebut ni. Tuan-tuan kenal juga Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Ali Haji, Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Ni Haji orang Melayu ni, duduk di luar ni, kira nak bertetak dengan orang ni, orang Melayu. Tuan-tuan tahu tak yang kita dijajah lebih kurang hampir 400 tahun kita dijajah. Pada tahun 1511 Portugis jajah kita, dia mula turun di Melaka 130 tahun. Tuan-tuan kata jahanam ustaz ni masuk sejarah pula.
Kan? Biar penuh malah ni, biar penuh. 130 tahun. Dan waktu tu Portugis mula-mula mai. Tuan-tuan selak balik buku sejarah kita. Nama apa? Ingat tak? Alfonso di Albuquerque. Kenal tak tu? Saya panggil Albuquerque lah, nak apa saya betul-betul mata Mahmud apa tu Alfonso di dia sebut Albuquerque ni lain sikit. Albuquerque. Cantiklah sikit. Contoh kongkong Alfonso tu ada. Kan? 130 tahun. Pada tahun 1641 Belanda pula turun mai. Dia menjajah Johor pada tahun jajah Johor selama 183 tahun. Lepas tu pada tahun 1786 orang putih mai menjajah Pulau Pinang selama 117 tahun. Lepas tu pada tahun 1941 Jepun mai. Dia jajah kita pada selama 4 tahun. Jepun mai. Pada tahun 1945 British pula menjajah kita selama 12 tahun, tuan-tuan sekalian. Sebelum kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Tuan-tuan, saya nak cerita kepada tuan-tuan, pada tahun 1641, sopang baca berita lah pula, antara ulama-ulama besar kita ni, dia pun bukan duduk diam, tuan-tuan. Yang tuan-tuan duduk tengok Mak Kilau lah, Raja Bahaman, apa nama Datuk Bahaman lah, apa semua ni. Ada seorang, dia ni keturunan raja yang bernama Raja Ali Haji Pokok Ketapang. Waktu tu mai daripada Johor. Dia berperang, tuan-tuan sekalian, dengan Belanda 183 tahun. Bukan umur dia waktu tu lah, selama tu. Dan ketika mana dia mati, ni saya nak cerita hak tu lah, yang syahid dia ni apa, ketika mana dia mati, orang jumpa dia di tangan kanan memegang badek nak lawan dengan Belanda, di tangan kiri dia memegang kitab Dalailul Khairat karangan Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Kitab Dalailul Khairat ni kitab yang memuatkan ratusan selawat ke atas Nabi SAW. Maknanya apa, tuan-tuan? Selawat ke atas Nabi, maulid Nabi, hidup Nabi ni memberi kesan kepada kita di dalam untuk nak lawan penjajah yang duk jajah negara Malaysia ni. Ni kesan dia. Mati tu sambil duk pegang. Maknanya sambil duk perang, duk attack, nak bunuh orang lah, apa, nak bunuh penjajah ni, sambil-sambil tu tengok tak ada, buka baca. Sekali tutup, lawan ni, duk pegang ni. Lepas tu sekali habis mati musuh, sekali buka baca pula. Maknanya apa? Semangat maulid, semangat selawat Nabi itu ada dalam jiwa-jiwa tentera-tentera dan juga pahlawan-pahlawan kita. Tu yang kata besarnya maulid ni, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hatta last sekali. Ini poin penting juga. Tuan-tuan, pada tahun 1957 di dalam meterainya apa orang panggil watikah kemerdekaan yang disain oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tuan-tuan tahu tak, dia tulis dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawi. Dalam bahasa Jawi ni apa, perkataan merdeka, mim ro ya mim ro dal ya kaf alif. Apa maksud mim ra ya dal kal alif ni, tuan-tuan sekalian? Mim tu maksud apa? Mengikut. Ra tu apa? Rasul. Dal tu dan. Ya tu yakin. Kaf tu kepada. Alif tu Allah. Yang tu. Maknanya perkataan merdeka itu perkataan dia, tuan-tuan. Merdeka ni makna apa? Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Barulah dapat kemenangan untuk membebaskan negara kita daripada penjajah. Tuan-tuan tak sebut merdeka pun. Sikit punya semangatnya kita bagi. Tuan-tuan duk dengar lagu Jepun mabuk pula. Kan? Yang tu. Maknanya apa? Jiwa Nabi, darah Nabi itu sentiasa mengalir dalam jiwa kita. Kalau betul-betul kita memahami daripada maulid sampailah kepada kewafatan Nabi, sehinggalah benda yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah takat tu, tuan-tuan sekalian. Saya pun dah tak larang dah, tuan-tuan pun tak larang nak dengar lah. Kan? Tak tahu dah kaki kiri hak mana kiri mana kanan, sebab dah mula lenguh lah. Kan? Jadi kita berhenti dekat tu, insya-Allah. Kan? Kita berjumpa lagi lah mungkin dalam 20 tahun lagi. Saya main pula agak lepas jangan main kerap-kerap sangat. Baik dah, cukup dekat tu noh. Boleh noh. Tahu apa nak mau angguk ni. Cukup. Malung boleh nah. Maklum pun tak mau yang angguk. Punggah lah.
Baik, kita mau dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.